Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya akan mengadakan dua live ya. Sekejap ya. Okey, saya akan mengadakan dua live. Satu yang live ni dan satu lagi barangkali lewat malam lah. Jadi bagi mereka yang tidur lewat. Okey, sebab banyak yang ramai yang memanggil dan minta buat live awal. Permintaan kali ini adalah untuk membuat live awal, jangan tunggu sampai malam. So ada permintaan lah. Jadi saya ingin memenuhi permintaan ini untuk membuat satu live ringkas berhubung PRU 15 dan perkara-perkara berbangkit. Okey. Jadi pertama sekali dan ada persoalan-persoalan yang selama ni saya tidak menjawab, dan hari ini saya akan jawab tapi secara ringkas ya, sebab kalau lepas ni ada masa lewat malam ya, sebelum pukul 12 ke pada pukul 12 saya akan membuat live ya. Jadi pertama sekali terima kasih Nazri beritahu bahawa suara jelas. Okey. Jadi pertama sekali kita sudah mendengar perutusan Perdana Menteri yang mengesahkan bahawa Seri Paduka Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan pembubaran Parlimen hari ini. Maknanya Parlimen ke-14 yang penggal penuh dia sepatutnya tamat pada Julai 2023 kini sudah terbubar. Okey. So menurut peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Parlimen setelah pembubaran diperkenankan, maka perlu diadakan pilihan raya umum dalam tempoh 60 hari. Okey. Ya, perlu diadakan pilihan raya umum dalam tempoh 60 hari. Jadi jika saudara-saudari ingat, malam semalam dan sebelum-sebelumnya sentiasa saya mengakhiri live dengan memberitahu saya tidak mungkin tahu apa yang akan berlaku. Semalam saya adakan satu live di mana saya telah memetik kenyataan-kenyataan 3 portal dan menjelaskan bagaimana kenyataan tersebut sama-sama tidak membawa sebarang makna, dan itu saya kekal. Okey, pendirian tu saya kekal. Tetapi apapun, saya mengakhiri dengan memberitahu saya tidak mungkin tahu adakah Parlimen akan bubar, apa yang akan berlaku seterusnya, itu saya tidak mungkin tahu. Saya cuma boleh buat analisa. Jadi hari ini kita sudah tahu Parlimen sudah bubar. Jadi itu satu persoalan yang tak perlu timbul lagi ya. Okey. Adakah saya setuju, terkejut, kecewa? Perasaan-perasaan sebegini tidak timbul ya. Cuma tidak sesuai diadakan PRU. Jadi selaras dengan apa yang saya beritahu, ada dua lagi kemungkinan ya. Satu kemungkinan ialah berlaku darurat sebelum pembubaran lah. Berlaku darurat tanpa pembubaran dan berlaku darurat politik dengan pembubaran. Maka oleh kerana Parlimen sudah bubar, maka kemungkinan darurat tanpa pembubaran sudah tidak relevan lagi. Jadi setakat Perdana Menteri membuat pengumuman, ada satu lagi kemungkinan. Selain PRU 15, mungkin Agong akan isytiharkan darurat, maka ianya darurat selepas pembubaran. Okey? Itu adalah satu kemungkinan yang kekal pada masa Perdana Menteri membuat pengumuman. Bagaimanapun, sudah keluar satu laporan media yang memetik ya, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara. Menurutnya, sebab Yang di-Pertuan Agong memperkenan ya memperkenan pembubaran Parlimen adalah kerana Sultan Agong menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa dan tiada pilihan selain memperkenankan permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan Parlimen. Okey. Kenyataan itu juga berkata Baginda merasakan rasa kecewa dengan perkembangan politik dan tidak mempunyai pilihan selain memperkenankan permintaan Perdana Menteri bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan stabil.
Ya, justru baginda menzahirkan harapan agar Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR menjalankan pilihan raya umum ke-15 dalam tempoh masa terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula pertengahan November ini. Jadi kemungkinan akan berlaku darurat dengan pembubaran sudah tidak ada, kerana menurut Datuk Pengelola, ya, Agong sendiri menzahirkan hasrat mandat dikembalikan kepada rakyat kerana kecewa dengan perkembangan politik dan telah menzahirkan harapan agar PRU disegerakan. Okey, so maknanya sebelum pertengahan November, baginda tuanku berharap pilihan raya diadakan. Maka sudah terjawab. Sekarang ni bukan hanya parlimen terbubar, PRU 15 akan diadakan. Okey, so tidak ada lagi teka-teki dan tidak ada lagi kemungkinan A, B, C yang sentiasa saya beritahu saya tidak tahu mana satu akan berlaku. Sekarang kita sudah tahu dengan jelas apa yang akan berlaku. Baik. Kemudian saya ditanya, adakah saya kekal dengan ramalan yang telah saya buat tempoh hari? Ya, saya kekal dengan ramalan yang dibuat tempoh hari. Andai kata cukup ramai keluar mengundi, ya, okey, BN saya tidak jangka boleh melepasi 40 kerusi. Saya bukan cerita UMNO, saya cerita Barisan Nasional. Saya tidak jangka boleh melepasi 40 kerusi. Dan PKR saya tidak jangka boleh melepasi 25 kerusi. Dan kebarangkalian tinggi pencapaiannya akan jauh lebih kurang daripada itu. Okey. Parti-parti lain, ada orang minta saya mengapa tumpu kepada BN dan PKR, mengapa tak ramal bagi GTA, tak ramal bagi DAP, tak ramal bagi PAS dan sebagainya. Okey, saya mungkin boleh beritahu anda berkenaan dengan PAS. PAS saya ramal akan menunjukkan penurunan, tetapi yang lain saya tidak mungkin ramal kerana berdasarkan feedback yang saya terima dan analisa-analisa yang saya telah lakukan dengan pihak-pihak tertentu, semuanya sama-sama. Jadi bila orang tidak mengundi BN, orang tidak mengundi PKR, jadi undi itu pergi ke mana? Itu sama-sama. Adakah ianya pergi ke Perikatan Nasional? Adakah ianya pergi ke GTA? Adakah ianya pergi ke Warisan? Dan sebagainya. Itu sama-sama. Lebih-lebih lagi kerana GTA adalah satu pergabungan yang teramat baru, ya. So memang sama-sama dan maklumat tidak cukup. Itu menjelaskan mengapa saya tidak boleh ramal lebih dari itu. So ramalan saya kekal, okey, berkenaan dengan Barisan Nasional. Kemudian satu lagi soalan yang saya sentiasa tidak ingin jawab tetapi pernah sentuh dalam satu live di mana saya buat ramalan dalam 3 minggu lepas, ya, 2-3 minggu lepas, adakah saya akan bertanding? Jadi terlalu ramai untuk hampir setahun lebih telah bertanya, dan pada live tersebut saya ada ceritakan, ya, bahawa sekiranya PRU diadakan tahun ini, maka sah saya tidak ingin bertanding atau akan bertanding pada PRU 15, ya, sekiranya diadakan tahun ini. Kerana pertama, saya tidak cukup kenal kumpulan-kumpulan yang ada dan kumpulan-kumpulan ini tidak cukup kenal kepada saya. Soal ada tawaran ke tak ada tawaran itu tolak tepi, ya. So kedua, dari sudut bebas, nak jadi bebas, ya, atau parti lain parti yang bukannya parti mainstream seperti GTA dan sebagainya, ada tak tawaran? Pernah ada, tetapi saya pun sudah memberitahu dengan jelas saya tidak berminat. Daripada individu atau kumpulan yang ingin menaja sebagai bebas, adakah ada? Adakah saya terima? Saya telah menolak. Okey, so pokoknya jika PRU 15 tahun ini, dan kini kita sudah tahu tahun ini, saya tidak akan bertanding. Okey. Dan akhir sekali sebelum saya akhiri live ini, ada yang minta saya komen berkenaan dengan keputusan yang di-Pertuan Agong untuk memperkenankan pembubaran. Now, anda perlu ingat, bila melibatkan Istana Negara, bila melibatkan yang di-Pertuan Agong, saya tidak akan memberikan komen-komen lampau. Saya ada sebab-sebab tersendiri mengapa saya begitu menghormati institusi diraja. Dan saya rasa anda semua perlu melakukan yang sama. Cuma
Cuma secara peribadi, adakah saya fikir PRU perlu diadakan tahun ini? Saya tidak fikir PRU perlu diadakan tahun ini kerana rakyat perlu diutamakan, dan tindakan kluster mahkamah dan UMNO untuk menekan PRU 15 diadakan tahun ini tanpa sebarang sebab munasabah, ya, amat mengecewakan, ya, kerana rakyat tidak didahulukan, ya, dan khususnya apabila kita merujuk kepada kenyataan Presiden sanggup meredah banjir, ya, ini amat mengejutkan dan mengecewakan. Dan mengecewakan, selepas dibuat kenyataan ini boleh diadakan PRU 15, boleh diteruskan PRU 15 pada musim tengkujuh. Jadi perkara ini perlu diteliti oleh rakyat semua. Sila viralkan live ini supaya kita hendak orang keluar beramai-ramai, ya, keluar beramai-ramai untuk memenuhi tanggungjawab mereka, ya, untuk memilih yang benar-benar berpihak kepada rakyat, bukannya yang hanya ingin adakan pilihan raya atas kepentingan peribadi. Jadi amat penting ramai-ramai keluar, jangan menyesal kemudian hari. So itu sahaja mesej saya kepada rakyat, ya. Dan kepada 2-3 orang yang bila kecewa dia serang sana sini, serang saya dan sebagainya, itu sedihlah, terpulanglah, ya, terpulang, tak ingin layan semua yang orang yang beremosi, ya. Okey, so sehingga kita berjumpa di lain masa, mungkin lewat malam ini berdasarkan perkembangan terkini. Jadi pastikan anda tidak beremosi dalam keadaan ini, dan sekarang fikirkan bahawa kuasa memilih sudah kembali ke tangan anda, memang sentiasa ada di tangan anda, dan anda sudah diberi peluang untuk membuat pemilihan itu dalam masa terdekat. Jangan sia-siakan peluang tersebut. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.